أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan pelbagai nikmat, yang menjadikan kita mampu bernyawa, bernafas pada pagi ini, bergerak, mencerap segala panca indera, berada dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah SWT menjadikan kita bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjemaah. Dan Allah SWT mengekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya juga limpah kurnia nikmat dan rahmah, kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah ada tanda. Hafal 2 bulan ni. Hafal 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 dan atas ambil atas sikit, ambil 7 tu wa'ala berkata muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Ahmad Al-Fatani, wa'ala Allahi ta'ala a'tamid wa min faidi fadlihi astamid, dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya nikmat dan rahmah. Kurnia apa? Kurnia nikmat dan rahmah. Aku menuntuti pertambahan berkat. Pertambahan tu berkat. Bermula ilmu tauhid itu. Tadi tu kita baca apa dia? Tadi kita baca doa. Biasa macam muqaddimah kitab dimulakan dengan bismillah, lalu kemudiannya alhamdulillah dan selawat dan salam, seterusnya sedikit cerita tentang kitab ini secara umum, lepas tu didoa. Jadi kita dah habis dah proses muqaddimah. Alhamdulillah, laju sini muqaddimah dah habis. Kalau kat lain biasa muqaddimah saja dekat 4 tahun. Jadi sini tak sampai setahun. Alhamdulillah, tu pun sebenarnya sekali. Kira laju sini. Laju, alhamdulillah. Kalau tak faham tanya boleh. Tak laju takut. Biasalah kalau laju ni kadang faham. Buat ada live juga ni. Ni kalau kata yang live ni tak faham pun tanya, insya-Allah. Jangan lupa follow tap screen. Dia kena cakap gitu, kata tak buat. Share dah banyak-banyak, insya-Allah. Okey. Bermula apakah dia ilmu tauhid? Orang biasa tanya, biasa kita dengar. Kita belajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Masa sekolah dulu, sekolah agama pun tak ada ilmu apa? Ilmu tauhid. Apakah dia ilmu tauhid? Kalau anak ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ada ayat yang jelas, terang, nyata, ada yang sama-sama. Ada ayat zahir, ayat hakikat. Ada nasih, ada mansuh. Kita pun tak tahu mana satu. Jadi tak boleh direct. Kita perlu mengambil ilmu berdasarkan kepada perkara daripada Al-Quran dan hadis yang telah dikeluarkan dengan kefahaman para ulama muktabarah ahli sunnah wal jamaah. Okey, setakat ni boleh pegang dia, boleh faham? Boleh? Sebab saya takut zaman sekarang ni orang tak faham dia ni. Dia tak faham macam mana. Dia selalu kata kenapa tak boleh ambil direct. Tu selalu. Sebab kita tak boleh faham lain nanti. Jadi kita perlu mengambil kefahaman ulama.
al-ulama warisatul anbiya. Ulama membahaskan. Sebab itu ulama keluarkan. Tu cara dia. Jadi kalau kata tak payah belajar ilmu tauhid, nak baca direct Quran hadis, itu bahaya tu. Itu jangan duduk kat situ, bahaya. Nanti sesat nanti. Zaman sekarang banyak ajaran sesat. Zaman sekarang zaman dahsyat. Saya sekarang ni pun banyak ada macam program kita pusing Johor jumpa qadi. Kita dah baru jumpa 3 qadi. Yang akan datang ada lagi lah. Kita akan jumpa qadi daripada daerah lain. Itu saya pergi dekat qadi daerah Segamat. Dari qadi Segamat, dia cerita kat Segamat antara tempat banyak ajaran sesat. Banyak sebab dia Segamat ni qadi cakap lah. Dia kata sempadan. Segamat ni sempadan nak masuk Pahang. Lepas tu dekat dengan Negeri Sembilan. Melaka kena Melaka. Dia macam tengah tu. Macam-macam jenis. Yang JSB tu biasa dah kan, standard. Mila Abraham dah biasa. Yang luar biasa ada beberapa lagi saya tak ingat. Tapi yang disebut ni ada satu yang dahsyat saya ingat. Zikir Paip. Zikir Paip. Macam mana zikir Paip tu? Dia sambil zikir disap paip. Paip macam apa macam ni? Paip. Habis ni macam mana? Saya tak tanya lebih lah. Tapi dia gitulah keadaannya. Tapi sesat lah. Tak salah. Yang sini mungkin ada yang isap paip. Ada sini isap paip. Ada? Tak tahulah. Tapi taklah salah. Kalau kata orang isap paip tu, di atas dia lah. Ada hukum-hukum dia lah tu. Tapi taklah sampai makan sesat. Tapi yang ni dia memang khas. Zikir itu sampai menghisap paip. Dan adalah keadaan zikir itu. Saya pun tak tahu juga. Tapi ni Muhammad Idrus Ramli. Ni saya pernah jumpa ni. Dulu Johor ada panggil dia selalu untuk bagi ni. Ni dia Indonesia. Dia ustaz kat Indonesia. Ni dah biar. Baru juga. Baru habis. Bulan habis. Tapi sifat 20 habis. Mantap kan ni, boleh tanya. Kita tak sampai lagi. Yang ni dah habis dah. Patut laju. Boleh tanya kena jawab. Tak dapat ni ustaz kena ulang balik ni. Boleh tanya, boleh. Tengok tu main senyap gitu. Boleh tak boleh ni? Boleh, insya-Allah okey. Tapi tak tanya sekarang lah, sabar, tak risau je. Sabar, tak apa, nantilah kita masuk tu kita tanya. Sebab kaedah saya tak guna kaedah kuliah. Macam kita cakap seorang takut. Macam seorang. Jadi kaedah saya guna kaedah kelas. Jadi kalau kelas ni, dalam kelas guru kena tahu peringkat kefahaman anak-anak pelajar-pelajar. Anak-anak tu pelajar-pelajar. Jadi nak tahu tahap kefahaman pelajar kena tanya. Tapi insya-Allah exam tak ada. Jangan risau. Takut datang bulan depan tak ada orang. Lagi semua. Pak ustaz ada exam sisa. Bukan, jangan risau. InsyaAllah. Ni kita nak bagi kita dapat. Kita belajar ni bukan untuk exam. Dia lain zaman dulu. Zaman dulu main nak exam ABC. Tapi sekarang ni satu je kita nak baca. Ingat lagi. Minggu depan ingat lagi. Tunggu sebulan. Yang minggu tu tak ingat dah. Faham tak? Yang ni lagi dahsyat. Yang ni 2 bulan. Kalau ustaz tak datang 2 bulan. Ni kena ulang balik sebenarnya sebelum ni. Tapi tak apalah. Slow. Batu tak dapat tidak kena ada kitab. Kalau ustaz tak datang pun boleh baca. Ustaz tak faham lah baca, tak apa, baca je. Nanti tak faham tak tanya. Dah sifat 20 dah habis pun. Tak faham lagi. Faham tak?
Faham tak dia cerita? Dah habis. Jadi boleh baca. InsyaAllah. Okey, boleh? Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Uish, tak ada soalan. Faham? Okey. Jadi kita tadi cerita sikit, boleh cerita sikit tadi. Jadi antara ni memang betul, tak ramai ustaz yang sanggup, bukan sanggup, tak berani orang kata. Ustaz banyak tak berani nak ngajar tauhid. Saya tanya kenapa tak dapat cerita. Saya kata gini lah, kalau boleh adjust, kena wujudkan. Ni kat sini memang betul ni niat saya yang duduk sini semua, kalau boleh sampai tahap semua boleh mengajar tauhid. Sebab sekarang ni memang susah. Azam insya-Allah. Senyap je. Azam boleh ngajar tauhid. Ustaz susah ke? Tak susah. Macam saya lah, saya tak cerita lain, saya dapat ngajar tauhid ni sebab belajar dekat majlis surau juga. Faham tak? Bukan kata duduk dalam, ada lagi pondok kadang-kadang, tapi yang utama ni duduk majlis surau. Cuma beza sikit. Macam saya dulu, mana ustaz pergi, kita kejar lah ustaz. Faham tak? Tapi sekarang tak payah kejar. Ni live dah ada. Follow lah. Dah follow belum? Jangan lupa follow. Dah follow belum? Tak follow. Kita dah bagi dah depan tu ada. Tak follow lagi. Follow dulu. Kat depan tu dah ada dah pertubuhan pencinta ilmu. Follow lah. Faham tak? Kena follow. Sebab saya ngajar tauhid, banyak tempat saya ngajar tauhid dah. Ada beberapa tempat dia sengaja kitab lain, kitab ilmu. Jadi kebanyakan tauhid sebab utama. Kitab ilmu tu kadang-kadang ada orang dah ada kitab tauhid, dah ada ustaz ngajar. Jadi kita macam kat sini pun ada lah, tapi boleh lah. Ulang tauhid ni boleh lah. Tak senyap ni boleh tak boleh ni? Kena jawab, saya risau. Dalam kelas kena jawab. Kalau cikgu tanya kena betul tak betul? Dah kelas kan? Selalu jawab betul dia tu. Jangan malu dengan ustaz. Malu ke? Tak, jangan malu. Dah besar-besar malu juga. Aduh. Kalau budak sekolah kecil tu, darjah 1 ada malu tu okey. Ni dah besar-besar malu ni tak jadi ni. Okey, sama-sama. Kita ulang balik Apakah ilmu tauhid? Iaitu ibarah, kenyataan, fakta daripada himpunan kumpulan barang yang diikatkan, yang dipegang dalam hati, yang dibangsakan kepada agama, yang mana cerita tentang agama, yang diambilkan daripada dalil yang diyakinkan. Dari mudah fahamnya gini, tauhid adalah satu bentuk ilmu yang ada dalam agama yang bersifat pegangan hati. Bersifat pegangan hati daripada dalil yang diyakinkan, iaitu daripada Al-Quran dan hadis dan juga hukum akal. Maknanya kita belajar ni bukan hanya merujuk pada Al-Quran dan hadis, tetapi merujuk juga perkara belajar ini membantu akal kita kena dengan mengenal akan sifat ketuhanan. Sebab konsep kalau kita belajar, saya pernah belajar perbandingan agama. Konsep ketuhanan dibandingkan, kalau kita banding dengan konsep-konsep ketuhanan dalam agama lain, yang lain tu kita akan pening sebab tak dapat nak diterima dengan akal. Contoh kalau kata agama lain ada Tuhan mencuri, akan tak dapat nak terima kan. Dahsyat sangat. Ada agama lain dia kata Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3, macam kopi percampuran. Ya. Tahu tak kan 1 dan 3 dalam 1. Tahu tak? Kan pening tu. Dan Islam tak ada gitu. Boleh kita nak ejek, tapi kita bila belajar konsep ketuhanan agama tak dapat diterima dengan akal kita. Sebab itu banyak kalau kita
orang betul-betul agama lain mendalami Islam, dia akan pasti masuk Islam. Sebab dia kalau dia betul dalami agama dia dan dia agama Islam, dia akan nampak benda ni. Konsep ketuhanannya sangat tepat dengan apa yang difahami oleh akal kita. Tu. Okey. Dapat Jadi sebab itu bila kita belajar ilmu fardu ain, ingat tak ilmu fardu ain pecah berapa? Pecah berapa? Berapa? 3. Seorang je, yang lain tak ingat tau. Ilmu fardu ain pecah 3. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Okey. Dikata ulama membahaskan tauhid, dia kalau betul kita kuasai, dia akan bantu kehidupan kita dari sudut pengurusan pemikiran. Otak kita jadi mantap. Kalau kita belajar ilmu fiqh, dia menceritakan berkenaan pengurusan tindakan dan juga perkataan. Orang kalau betul-betul dia kuasai fiqh, taklah kata kuasai ini jadi ustaz, tak. Dia memang ada ilmu, belajar. Tak seperti belajar jadi ustaz. Orang salah faham. Jadi bila belajar tu, orang yang belajar fiqh, dia akan menguasai pengurusan tindakan. Tindakan yang tepat. Sebab dalam fiqh kan kita belajar bab ibadat, bab solat. Dalam solat ada rukun-rukun solat, ada pergerakan-pergerakan dalam solat. Itu tindakan-tindakan, dan kita belajar ada benda yang kita boleh belajar. Bab haji, bab puasa, itu semua tindakan, pengurusan tindakan. Dan tasawuf adalah pengurusan emosi dan akhlak. Sebab tu kalau belajar fardu ain 3 ni, hidup dah mantap. Tapi kalau kita tinggal satu-satu, tu yang tak kena, tu yang tak jadi. Walaupun tak belajar tafsir, walaupun tak tafsir fardu kifayah, orang kata, ustaz, mana utama, belajar fardu ain ke tafsir? Confirm lah fardu ain. Tafsir itu fardu kifayah. Orang nak juga kata tafsir, tak tahulah saya. Bukan salah, tapi kadang-kadang asas tak settle, nak terbang tu tak jadi ya. Baru-baru ni pun saya tengok dekat TikTok, ada satu ustaz dah habis masa bunyi, kalau dalam kelas bunyi habis masa tak? Ke boleh sambung lagi? Boleh sambung dah? Boleh ke nak balik awal beritahu? Nak balik awal beritahu, angkat tangan. Balik dulu. Kalau dalam kelas gitu. Boleh sikit lagi lah, sikit lagi ya. 2 bulan tak jumpa, dah kata tak nak cakap lebih sikit. Boleh apa lupa dah boleh. Bab boleh. Tafsir. Ada satu ustaz dalam TikTok ni ada cerita juga, kita tengok. Ada apa tahu orang tanya kat ustaz ni. Ustaz ni pun cakap lebih kurang saya. Dia kata, kalau kita nak faham tauhid, tak boleh nak belajar tafsir. Tafsir dia ilmu faham yang bidang dia. Kalau nak faham tauhid, belajar ilmu tauhid. Nak faham fiqh, belajar ilmu fiqh. Nak faham tentang rukun salat, belajar tentang ibadat. Ni kadang-kadang satu tu nak semua. Sebab dalam Al-Quran umum. Perbahasa Al-Quran umum. Jadi penekanan zaman sekarang, ramai orang tak nampak. Ramai nampak. Sebab itu saya antara saya pusing. Qadi ni kita nak sebut tu juga, kalau boleh masjid surau ni wajib ada 3 ilmu tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Nanti kita cuba tengok macam mana dia nak bincang dah ni. Kalau surau masjid tak ada, AJK kena panggil. AJK kena panggil. AJK ada AJK. Tengok tauhid, fiqh, tasawuf kena ada. Kalau tidak dia habis. Sebab benda ni penting ni. Kadang kita benda tinggi-tinggi, tak kena. Sebab itu ramai orang sesat, sebab dia asas tak ada. Dia terus macam kita buat rumah kan, tiang asas tak ada, terus buat dinding habis runtuh ni. Tiang tak ada, dinding aja ada. Letak atap habis. Baik. Betul insya-Allah nanti kena tengok balik.
Tak apa ustaz boleh ngajar je. Kalau kata ustaz ngajar yang bahagian lain tu, tak ajar fiqh, ajar tasawuf. Tasawuf itu dalam haji tu. Itu madrasah tu, madrasah mengajar di situ. Tapi kalau dapat tu kata sambil-sambil manhaj tu rujuk pada kitab kecil sikit lah. Macam Safinatun Najah, asasnya Matla'ul Badrain, Sabilul Muhtadin tu kira asas pun dia tak tinggi macam tahu Matla'ul Badrain kan? Sebab pendengar dia betul unjuh mesti tahu. Siapa unjuh angkat tangan? Seorang ni, yang lain tak ngaku Johor. Okey, dua orang. Johor kan dulu guna silibus kan. Matlab ada di sekolah agama. Belajar kitab mata Melayu. Tu boleh ngajar. Ada orang boleh ngajar, tak tanya. Baca boleh Ustaz? Baca. Baca lah apa baca? Baca. Johor lah. Boleh baca kitab matlab. Ui, dua orang. Boleh separuh-separuh. Kan main-main ni, mantap lah. Memang habis ni. Tak, iyalah sekolah habis kitab. Mantap ni ada tu. La ilaha illallah. Cuma pergi kena ambil tauliah je. Tak ada. Belum. Nanti dia ambil. Jadi kalau dah matang badrai, dah boleh ambil tauliah. Iya, sebab tipu ni cerita betul ni. Tak apalah sikit-sikit dia tak susah kan, senang je lah betul. Mata blind tu dia direct je. Iya. Ya sudahlah, tak apalah. Sambungan ni. Tahu mana dia? Dan bicara ilmu ini. Apa cerita ilmu tauhid? Orang tanya. Apa cerita ilmu tauhid? Cerita ilmu tauhid adalah pada zat Allah Ta'ala. Cerita berkenaan Allah Ta'ala. Daripada sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Saya baca dulu nanti kita jelaskan. Dan pada segala rasul demikian juga. Dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh rasul. Perkara wahyu-wahyu yang adalah diberikan pada rasul seperti hari kiamat dan lainnya. Baik itu para ulama nak bagi Haji Surau. Saya tanya, sini tauhid tak? Ada ustaz. Cerita apa? Kita cerita dan tauhid ni kita dapat zikir. Zikir? Macam mana mau tauhid zikir pula ni? Mungkin dia salah faham ni. Ada ramai kalau salah faham. Dia kata dia belajar tauhid, tapi dia belajar bab zikir. Zikir bukan ilmu tauhid. Zikir tu dalam bahagian kemungkinan masuk pada fiqh ataupun masuk pada tasawuf. Jadi kena faham pembahagian ilmu ni supaya kita tak tersalah. Malu juga kalau orang salah tanya kan, tak kenalah kan. Jadi ingat empat tauhid cerita empat. Yang pertama berkenaan ketuhanan. Cerita ketuhanan apa? Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita tu je, tak banyak. Sikit je. Sikit je. Kan dah habis kan? Tu. Jadi yang tu dah habis. Jadi kita settle yang tu. Beserta, tak ada tak sendiri. Tambah lagi. Beserta dengan dalil. Mana kalau belajar sifat 20 wajib, mustahil, harus, mesti difahamkan dengan dalil sekali. Sebab apa? Hukumnya wajib mengetahui dalil. Wajib maksud apa? Buat dapat pahala, tinggal tak tahu dapat dosa. Macam dah habis sikit tanya, sikit je. Yang baik tu sikit tanya, boleh? Dalil qudrah apa dia? Dalil sifat qudrah. Okey, dah. Letak tu jika bawah tu tak maka. Jika tu bagi blank, fill in the blank. Kalau belajar sifat, nantilah kita masuk ni sifat contoh wujud. Wujud yang bersifat macam mana? Sifat wujud yang zati. Zati ni masuk mana? Pada zat. Sikitlah tambah dalam. Baru sedap belajar tauhid. Dia rasa masuk. Tu. InsyaAllah nanti sabar. Dah cukup tu. Dah cukup lah. Kena sikit. Saya duduk dekat ni.
Dan faedah ilmu ini, apakah faedah belajar ilmu tauhid? Sebab bila kita belajar, kita nak tahu faedah belajar. Macam kita ambil SPM, nak tahu faedah ambil SPM apa? Contoh gitulah. Jadi baru semangat nak belajar bila kita tahu faedah bagi belajar ilmu. Jadi apa faedah belajar ilmu tauhid? Dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Faham tak tu? Orang yang belajar ilmu tauhid dapat kemenangan. Menang ni apa? Menang, semua kan nak menang lah. Betul? Semua kan nak menang. Senang faham, menang tu apa? Kebahagiaan yang hakiki. Selama-lamanya, maksudnya di dunia dan di akhirat. Menang, bukan menang je, beruntung. Untung. Siapa sini tak nak untung? Semua kan nak untung. Semua. Tapi cerita dia tu, benda menang untung ni kadang-kadang kita tak betul-betul. Tu bahaya, rugi kan. Sedangkan dalam ni sebut tak, faedah belajar ni, siapa betul-betul kuasai, boleh memang kata lepas fardu ain pada ilmu tauhid ni, dapat kemenangan dan beruntung yang oleh yang mengetahui, yang tahu selama-lamanya. Tu dia. Best tak belajar ilmu tauhid? Bukan best tu sebab kita dengar, tapi nak nampak dah masa depan kita. Kalau nak menang, nak beruntung, nak bahagia, kena belajar ilmu tauhid. Sebab betul kita dah rasa dah, kita tengok orang yang belajar ilmu tauhid, sebab kita tengok anak-anak murid kita gitu. Awal-awal bila tak belajar ilmu tauhid, banyak rasa resah jiwa, rasa macam tak tenang, stres. Bila belajar ilmu tauhid dah tak ada dah perkataan tu semua. Stres hilang sebab kita faham segala perkara Allah jadikan, faham bab qada-qadar, faham bab takdir. Walaupun teruk macam mana kehidupan dia, tapi bila belajar ilmu tauhid, dia akan rasa sangat tenang. Dan yang best lagi, hilanglah penyakit-penyakit mental. Zaman sekarang ni kan banyak penyakit-penyakit mental tu. Kalau dulu 2000, zaman masa tu kajian 2000, 100 orang seorang penyakit mental. Dululah masa 2000. Yang terbaik 2010. Dalam 2021 ada satu kajian yang terbaru. Yang 2021 ni 2024, tapi mana ada baru lagi lah. Tapi tak ada dikaji lagi. Biasa dia buat dalam 5 tahun sekali gitulah. Yang terbaru lah ke 2021, 4 orang ni ke, cuba 1, 2, 3, 4 seorang masalah mental. Ni sekarang. Faham? Kenapa itu berlaku? Sebab ni ya, kita sudah banyak meninggalkan asas ilmu tauhid. Anak-anak kita kadang-kadang saya tengok juga silibus sekolah agama sekarang, dia tak mantap macam dulu sikit. Jauhi, senang masuk sebab dia ada kaitan dengan esensi gitu. Esensi kita punya nenek moyang. Dia ada kaitan tau. Faham? Batu ke depan ni kalau belajar kitab, jauhi, baru cepat pandai. Sebab itu dalam darah kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihil aqad wa tanfarju bihil qurab wa taqda bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak maaf ya Allah Akbar. Line tak clear sini. InsyaAllah.